Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan izin dan rahmatnya maka dapat kita berjumpa lagi dalam program Tuition Online Perlis Mengaji. Anjuran bersama MAIPS, JAIPS, Kerajaan Negeri Perlis dan Jabatan Pendidikan Perlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini kita akan teruskan pembelajaran untuk matematik menengah rendah dengan tajuk poligon asas, iaitu tajuk ke-9 dalam tingkatan 1. Okey. Standard pembelajaran kita pada hari ini ialah yang pertama sekali, di akhir pembelajaran nanti diharapkan pelajar-pelajar dapat menyatakan hubung kait antara bilangan sisi, bucu dan penjuru poligon, dapat melukis poligon, melabel bucu poligon dan menamakan poligon tersebut berdasarkan bucu yang telah dilabel. Kemudian pelajar juga dapat mengenal dan menyenaraikan sifat geometri bagi pelbagai jenis segitiga, seterusnya mengelaskan segitiga berdasarkan sifat geometri. Yang keempat, pelajar dapat mengesahkan tentang hasil tambah sudut pedalaman, hasil tambah sudut pedalaman dan sudut perluaran bersebelahan, serta hubungan antara sudut perluaran dan hasil tambah sudut pedalaman yang bertentangan bagi suatu segitiga. Okey, itu hasil standard pembelajaran yang kita harapkan dalam topik pada pagi ini. Jadi pertama sekali sebelum kita teruskan, kita ulang kaji sedikit apa yang dah pelajar tahu berkaitan dengan poligon, sebab tajuk poligon dah dipelajari semasa peringkat sekolah rendah. Baik, pertama sekali, apakah poligon? Cuba fikirkan apakah poligon dan apakah bentuk di persekitaran yang kita boleh melibatkan poligon. Okey. Poligon ialah suatu bentuk tertutup pada suatu satah dengan sisinya terdiri daripada 3 atau lebih garis lurus. Okey, maksudnya di sini poligon adalah satu bentuk yang tertutup. Ini yang penting, tertutup pada suatu satah dengan sisinya terdiri daripada 3 atau garis lurus. Maksudnya kalau 2 garis lurus, memanglah kita tak akan dapat bentuk yang tertutup. Okey, jadi yang perlu pelajar-pelajar ingat ialah poligon bentuk tertutup dan sisinya adalah garisan lurus. Baik, contoh-contoh poligon kita tengok di sini. Okey, bentuk segitiga. Ada 3 sisi yang tertutup. Kemudian yang ini ada beberapa sisi. Ini pun poligon. Kemudian yang ini pun poligon. Bentuk bintang, segi 4, pelbagai bentuk pun dikira sebagai poligon. Dengan syarat
Lihat di sini semuanya tertutup dan sisinya adalah garisan lurus. Baik. Macam mana pula kalau yang bukan poligon? Bentuk bukan poligon. Okey, contoh yang pertama. Ini tidak dinamakan poligon sebab nampak jelas dia bukanlah garisan lurus. Yang ini walaupun sisi tepi garisan lurus tapi ada lengkok di sini. Ini yang membuatkan dia bukan poligon. Okey, bentuk ini bukan poligon. Yang ini dah sahih dah bukan poligon. Begitu juga yang ini. Bentuk ini adalah bentuk yang tidak tertutup. Kalau buat sambungan di sini, maka dia akan menjadi poligon sisi 4. Okey. Kemudian cuba pelajar ingat balik, apakah nama-nama poligon yang pelajar-pelajar ingat bermula daripada segi 3? Okey, di sini cikgu dah senaraikan sebagai ulangan. Bilangan sisi 3 adalah segi 3. Bilangan sisi 4, sisi 4. Sisi 5 adalah pentagon. Sisi 6 adalah heksagon. 7 heptagon. 8 oktagon. 9 nonagon. Dan 10 adalah dekagon. Jadi, para pelajar perlu ingat semua nama-nama di sini. Ya, sebab dalam soalan dia tak bagi tahu sama ada sisi 6, 7 atau sebagainya. Tapi dia hanya sebut heksagon. Jadi pelajar kena tahulah bila sebut heksagon, ingat S ni 6, sisi dia adalah 6. Heptagon, ada T di sini, sisi dia adalah 7. Okey, dan seterusnya bina sendiri formula supaya kita boleh ingat nama-nama tersebut. Okey, seterusnya contoh bentuk-bentuk poligon di sini. Beberapa bentuk. Ini adalah segi 3. Ini adalah sisi 4. Pentagon. Heksagon. Heptagon. Oktagon. Nonagon. Dan dekagon. Kita bilanglah ni. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kalau 10 sisi tertutup dan garisan lurus adalah dekagon. Okey, maknanya setiap poligon nama-namanya adalah berdasarkan kepada bilangan sisi. Okey. Baik, bila kenal poligon, dah mesti kita kena tahu berkaitan dengan simetri, paksi simetri. Jadi cuba fikirkan balik, apakah simetri? Okey, di sini simetri ialah suatu garis lurus yang membahagi suatu rajah kepada dua bahagian yang sama besar. Maknanya kalau ada satu objek dipotong tengah-tengah, maka dia akan menjadi satu paksi lah. Contohnya kalau kertas segi 4, maksudnya di sini kita potong tengah, dia akan jadi paksi simetri. Okey, jika rajah dilipat pada garis lurus tersebut, ia akan saling bertindih tepat di antara satu sama lain. Maksudnya kalau ada satu bentuk, ada paksi simetri, bila dilipat pada paksi simetri itu, bentuk tersebut akan saling bertindih di antara satu sama lain. Okey, contoh di sini. Contoh yang pertama, ini adalah segi 4 sama. Segi 4 sama, kalau pelajar tengok, ada 1, 2, 3 dan 4 paksi simetri. Maknanya di sini, kalau lipat pada paksi ni, dia akan bertindan pada bahagian yang satu lagi. Okey, ini segi 4 tepat. Bila segi 4 tepat, paksi simetri dia hanya 2 sahaja. Di tengah, menegak dan melintang. Maksudnya boleh lipat di bahagian tu je lah. Di penjuru ni kita tak boleh nak lipat sebab dia tak akan dapat bahagian yang sama besar. Okey, segi 3 sama, segi 3 sama sisi. Ada 3 paksi, 1, 2 dan 3. Tapi untuk segi 3 sama kaki, hanya ada 1 paksi simetri. Baik, jadi di sini salah satu yang awak boleh lihat ialah
bilangan paksi simetri adalah bersamaan dengan bilangan sisi bagi poligon sekata. Itu poligon yang samalah panjang di sini, maknanya kalau 4 sisi, paksi simetri pun ada 4 juga. Okey, baik. Kita akan lihat seterusnya berkaitan poligon sekata. Okey, sekarang ni kita nak bincang pula berkaitan hubungan antara bilangan sisi, bucu dan perpenjuru poligon. Okey. Bilangan bucu sesebuah poligon adalah sama dengan bilangan sisi. Maksudnya kalau sisi dia 4, bucu dia mesti 4 lah. Sebab sisi itu terbentuk daripada sambungan bucu-bucu. Perpenjuru ialah garis lurus yang menyambungkan dua bucu yang bukan bersebelahan. Okey, jadi di sini awak kena ingat istilah bucu, sisi dan juga perpenjuru. Perpenjuru, garis lurus yang menyambungkan dua bucu yang bukan bersebelahan. Dan ada rumus untuk mencari bilangan perpenjuru iaitu 1/2 kita darabkan dengan n tolak 3, kemudian darab dengan n. Okey, boleh catat ya, n ini adalah bilangan sisi. Maksudnya kalau pentagon, n ni kita akan ganti dengan nombor 5 lah ya, sebab pentagon ada 5 sisi. Okey. Baik. Melabel bucu, sisi dan perpenjuru. Kita tengok di sini ada satu bentuk. Ini 1, 2, 3, 4 dan 5 ya. Okey, kemudian kita tengok perpenjuru. Bahagian manakah perpenjuru di sini? Cuba pelajar tandakan. Nanti kita semak betul atau salah. Kemudian yang ini, bahagian ini kita panggil sebagai, inilah sebagai bucu. Okey, maknanya setiap tempat pertemuan sisi ini adalah bucu. 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey, kemudian yang ini sisi. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Dan yang ini adalah perpenjuru. Yang kita sebut tadi garis lurus yang menyambungkan dua bucu yang bukan bersebelahan. Jadi kalau daripada hujung sini ke sini pun kita boleh lukis lagi perpenjuru. Okey, jadi pelajar mestilah tahu melabel bucu, sisi dan juga perpenjuru. Okey, jadi bila kita dah lukis, dah label, kita dapati ada 5 sisi. Jadi kita boleh namakanlah poligon ini merupakan sebuah pentagon. Okey. Sebab apa pentagon? Sebab sisi dia adalah 5. Okey. Contoh soalan di sini. Tentukan bilangan perpenjuru bagi sebuah heksagon. Heksagon ada 6 sisi, jadi kita gunakan rumus bilangan perpenjuru. 1/2 n tolak 3 darab n. Jadi n ni ialah bilangan sisi iaitu 6, 1/2 didarabkan dengan 6 tolak 3, darab dengan 6. Jadi dapat jawapan dia sama dengan 9. Baik, aktiviti di rumah awak boleh cuba lukis sebuah heksagon. Okey, heksagon macam ni. Kemudian pengiraan perpenjuru kita dah buat di sini dapat 9. Cuba lukiskan setiap perpenjuru tu. Maknanya di sini kalau heksagon perpenjurunya mesti kita akan dapat 9. Okey, maksudnya inilah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Setiap bucu ke bucu yang bukan bersebelahan. Jadi maknanya setiap poligon, bilangan perpenjuru dia adalah tidak sama. Okey, bergantung kepada bilangan sisi. Baik. Sebelum kita melukis, melabel dan menamakan poligon, langkah-langkah yang perlu kita jalankan adalah yang pertama, kenal pasti bilangan sisi poligon itu.
Kemudian tandakan bilangan titik yang sama dengan bilangan sisi. Letak titik saja. Dot semua. Kalau misalnya heptagon, letaklah 7 titik di situ. Kemudian sambungkan semua titik itu supaya menjadi satu bentuk tertutup. Kemudian labelkan bucu-bucu dan namakan poligon itu. Okey, maknanya awak perlu ingat, bucu-bucu sebuah poligon selalunya dilabelkan mengikut susunan abjad dan poligon itu dinamakan sama ada mengikut arah jam atau lawan jam bucu-bucunya. Okey, contoh macam inilah. Ni maksud cikgu tadi. Katakan anda diminta melukis sebuah heksagon. Pertama sekali, letak titik dulu. 6 titik. Letaklah 6 titik. Kemudian sambung titik-titik tersebut. Jadi awak akan dapatlah sebuah heksagon. Dan di sini, maksudnya labelkan tu ikut turutan. A, B, C, D, E, F. Jangan, ataupun A, B, C, D, E, F. Jangan A, B, C, D, E, F bertaburan. Seeloknya susun mengikut tertib, sama ada ikut jam ataupun lawan jam. Tapi awak boleh pilih apa-apa huruf, cuma seelok-eloknya biarlah berturutan. Contohnya mungkin boleh buat P, Q, R, S, T, U. Ataupun M, N, O, P, Q, R. Okay, boleh pilih sebarang huruf. Baik. Sekarang kita nak tengok pula sifat segitiga, sudut pedalaman serta sudut peluarannya. Okey, sebelum tu cikgu harap para pelajar dah dapat memahami berkaitan dengan bucu, sisi dan juga perpenjuru. Dan ingat rumus yang telah kita bincang tadi, macam mana nak menentukan perpenjuru sebuah poligon. Okey. Baik, kita teruskan di sini. Pengelasan segitiga berdasarkan panjang sisi. Baik, para pelajar selalu melihat bentuk-bentuk segitiga sama ada dalam buku atau di mana-mana lah, ya. Tapi sebenarnya segitiga ni banyak bentuk. Dia terbahagi kepada beberapa jenis segitiga dan yang mana boleh dikelaskan mengikut panjang sisi dan juga boleh dikelaskan mengikut sudut. Jadi kita tengok dulu yang pertama, pengelasan segitiga berdasarkan panjang sisi. Okey, segitiga di sini kita bahagikan kepada 3 bahagian. Segitiga sama sisi, segitiga sama kaki dan segitiga tak sama kaki. Okey, bila sebut sama sisi, awak tahulah, maknanya semua sisi sama panjang dan semua sudutnya adalah sama besar. Jadi kalau segitiga, ada 3 sudut di dalam tu, semua sudut mestilah sama besar dan dia mestilah ada 3 paksi simetri. Yang ini cikgu dah bagi tahu tadi. Kalau bentuk tu sama sisi, bilangan paksi simetri adalah sama dengan bilangan sisi. Jadi kalau segitiga, paksi simetri pun mestilah ada 3. Okey, segitiga sama kaki maknanya hanya 2 sisi yang bertentangan tu sama panjang, 2 sisi sama panjang, 2 sudut sama saiz, sudut di bawah tu di kaki dan ada 1 paksi simetri sahaja. Okey, manakala yang ketiga, segitiga tak sama kaki, semua sisi tak sama panjang, semua sudut tak sama saiz dan tiada paksi simetri, kosong paksi simetri. Okey, contoh di sini, jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisi. Okey, yang pertama adalah segitiga sama sisi, AB sama dengan AC sama dengan BC. Maknanya semua sisi ni kalau 5 cm, 5 cm, 5 cm. Okey. Yang kedua, segitiga sama kaki, AB sama dengan AC tetapi tidak sama dengan BC. Okey, di sini sudut di B
dengan sudut DC adalah sama. Itu untuk segitiga sama kaki. Yang tadi segitiga sama sisi, sudut pada A, sudut pada B, sudut pada C adalah sama. Okey. Yang ketiga, dah tahulah di sini segitiga tak sama kaki, maknanya AB tidak sama dengan AC, tidak sama dengan BC. Semuanya adalah berbeza. Begitu juga dengan sudut di sebelah dalam. Okey. Segitiga juga boleh dikelaskan berdasarkan sudut yang diberi. Jenis-jenis segitiga berdasarkan sudut. Okey, ada 3 jenis macam tadi juga. Jenis segitiga yang pertama, segitiga bersudut tirus. Okey, lihat sifat geometri dia. Semua sudut ialah sudut tirus. Okey, jadi boleh ulang kaji juga. Ingat balik, apa dia sudut tirus, apa dia sudut cakah dan apa dia sudut tegak. Jadi kena ingat baliklah yang dah lama sangat tak buat revision tu. Di sini kita tengok balik. Segitiga bersudut tirus, semua sudut ialah sudut tirus. Okey, sudut tirus maknanya nilai dia adalah di antara 0 hingga 90 darjah. Maksudnya segitiga tu mungkin sudut dia 50, 60, 70 sahaja. Tapi jumlah dia mestilah tak melebihi 180. Okey, yang kedua, segitiga bersudut cakah. Salah satu sudut ialah sudut cakah. Di sini sudut cakah nilai dia adalah lebih daripada 90 tetapi kurang daripada 180. Maknanya segitiga tu mesti ada satu sudut yang besar lah, yang lebih daripada 90. Tapi tak boleh melebihi 180. Okey, segitiga bersudut tegak, salah satu sudut ialah sudut, minta maaf ni tolong betulkan. Salah satu sudut ialah sudut tegak. Okey, bukan sudut tirus. Sudut tegak maknanya sudut tu bernilai 90 darjah. Nanti kita tengok rajah dia di sini. Okey, itu 3 jenis sudut, 3 jenis segitiga. Maknanya ada 3 jenis yang berdasarkan sisi dan ada 3 jenis yang berdasarkan sudut. Okey, bahagian ni tolong betulkan ya, sudut tegak. Okey, ini contoh-contohnya ialah yang pertama, segitiga ABC yang pertama adalah segitiga. Okey, tengok di sini sudut ABC. Okey, sudut ABC kurang 90. Sudut BCA, ingat lagi nak baca sudut. Sudut BCA bermakna sudut tu berada pada huruf C lah, ya, ikut turutan. BCA maknanya sudut dia di sini kurang daripada 90 darjah dan sudut BAC, sudut di A pun kurang daripada 90 darjah. Jadi maksudnya di sini segitiga ini adalah segitiga bersudut tirus sebab kesemuanya adalah kurang daripada 90 darjah. Okey, untuk gambar rajah ABC yang kedua, ini adalah sudut tegak, sudut 90 darjah. Dia pun bagi tahu ABC sama dengan 90. Jadi kalau nampak yang ini je, ini adalah segitiga bersudut tegak. Okey. Yang ketiga, ABC, di sini sudut ABC. Okey, sudut di B ni dinyatakan melebihi daripada 90 darjah. Jadi dah sahihlah, ini adalah segitiga bersudut cakah. Okey. Jadi jangan lupa ini simbol untuk sudut. Jadi awak baca sudut ABC dan sudut dia berada pada huruf B. Ini simbol lebih kurang, maknanya tak melebihi 90. Yang ini simbol lebih besar daripada 90. Okey.
Contoh di sini, kenal pasti segitiga berikut berdasarkan panjang sisi dan saiz sudut. Okey, di sini panjang sisi diberi di sini kaki sama, tetapi dia nak berdasarkan panjang sisi dan saiz sudut. Jadi untuk gambar rajah A, ada satu sudut cakah di sini, bermakna ini adalah segitiga bersudut cakah. Okey, 100 darjah maknanya melebihi daripada 90. Untuk gambar rajah B, 60, 60, 60. Semua sisi adalah sama. Jadi ini adalah segitiga sama sisi dan juga ini adalah segitiga bersudut tirus. Samalah yang ini tadi, dia juga adalah segitiga kaki sama. Okey, yang C nampak di sini jelas 90 darjah. Kalau berkotak ni maknanya 90 lah. Jadi ini adalah segitiga bersudut tegak. Dan dia juga merupakan segitiga tak sama sisi. Ni tanda 1, yang ni tanda 2, yang ini tanda 3. Maknanya tak samalah, semuanya berbeza. Kalau yang ini semuanya adalah sama. Dia tanda dengan simbol yang sama. Sekali saja. Yang ini, 2 ni maknanya kaki sama sebab 2 sisi adalah sama. Okey. Yang kedua, kenal pasti segitiga berikut berdasarkan saiz sudut. Kalau saiz sudut di sini, tengok gambar rajah pun dah boleh nampak. Ini adalah sudut cakah, bermakna segitiga bersudut cakah. Ini sudut tirus, ini sudut tirus. Di sini pun sudut tirus sebab kurang daripada 90. Segitiga bersudut tirus. Dan yang ini adalah segitiga sama kaki. Okey, yang ini sama kaki ataupun bersudut tirus juga di sini. Okey. Baik, seterusnya kita nak tengok pula sudut pedalaman dan peluaran poligon. Khasnya kepada segitiga ya. Poligon segitiga. Okey, di sini cikgu bagi rajah sebuah segitiga. Sudut pedalaman adalah sudut yang berada di sebelah dalam poligon tersebut. Jadi di sini di huruf C, huruf A dan huruf B di sebelah dalam, ini dinamakan sudut pedalaman, dan yang di luar ni, simbol beta ini adalah sudut peluaran. Baik. Untuk segitiga, sifat yang awak perlu tahu bagi sebuah segitiga ialah sudut di dalam sebuah segitiga disebut sebagai sudut pedalaman. Maknanya yang di sebelah dalam pedalaman, hasil tambah sudut pedalaman sebuah segitiga ialah 180 darjah. Okey, maknanya bila ditambah sudut A, sudut B dan sudut C, nilai dia tidak boleh melebihi 180 darjah. Ini untuk tingkatan 1 sampai segi 3 dan segi 4. Tapi bila tingkatan 3, awak akan belajar lebih daripada segi 4. Okey, yang ketiga, hasil tambah sudut pedalaman dan peluaran yang bersebelahan ialah 180 darjah. Okey, yang ni maksudnya di sini bersebelahan, ni sudut pedalaman, ni sudut peluaran. Hasil tambah dia mestilah 180 sebab dia berada di atas sebuah garisan lurus. Jadi semua maklumlah kalau garisan lurus, separuh ni adalah 180 darjah. Okey. Kemudian yang keempat, hasil tambah dua sudut pedalaman yang bertentangan adalah sama dengan sudut peluaran. Ini maksudnya sudut A jika ditambah dengan sudut C, okey, sudut di sebelah dalam, nilainya mestilah sama dengan sudut luar yang bertentangan. Maknanya A tambah C sama dengan B. Kalau di sini 60, di sini 50,
Maknanya di sini mestilah 110. Okey, boleh faham ya? Buat catatan sikit apa yang kita bincang pagi ni. Okey. Kita tengok hubungan antara sudut daripada gambar rajah di sini. Hubungan antara sudut peluaran dan hasil tambah sudut pedalaman yang bertentangan. Macam cikgu bagi tahu tadi, mungkin ini lebih jelas. Berdasarkan rajah yang kita bagi di sini, A tambah B tambah C sama dengan 180. Sudut lah ni, sudut A tambah sudut B tambah sudut C bersamaan 180 darjah. A, B, C. Sudut C tambah sudut D pun bersamaan dengan 180 darjah di sini. Jadi kalau awak cuba buat persamaan linear, akhirnya kita akan dapat A tambah B adalah bersamaan dengan D. Sebab tu tadi cikgu dah cakap, hasil tambah sudut pedalaman yang bertentangan sama dengan sudut peluaran yang setentang dengan sudut-sudut tersebut. Jadi di sini, bila awak tambah dua ni, dapatlah nilai di sini. Dan nilai D pula bila ditambah dengan C akan menghasilkan 180 darjah. Okey. Baik. Sekarang cikgu bagi masa dalam beberapa minit. Cuba cari nilai X dan Y dalam setiap segitiga yang ada di sini. Ada 4 soalan. Cuba selesaikan dalam masa beberapa minit. Maknanya untuk setiap rajah, awak perlu bagi 2 jawapan lah. Nilai X dan juga nilai Y. Okey, A ada 2 jawapan, B, C dan juga D. Okey, untuk soalan A, cuba semak ya jawapan yang pelajar-pelajar dah buat, dah cuba jawab. Baik, ini adalah bentuk segitiga di mana kita tengok soalan A dulu. Ini garisan lurus dan juga garisan lurus yang membentuk segitiga. 50 darjah adalah sudut pedalaman, Y pun sudut pedalaman, 110 adalah sudut peluaran, begitu juga dengan X. Okey. Di sini dah kita bincang tadi, sudut pedalaman dan peluaran yang bersebelahan nilai dia adalah 180 darjah. Jadi untuk mencari nilai X bersamaan 180
tolak 50 darjah. Jadi awak dapat di sini X bersamaan dengan 130 darjah. Okey, Y 180 tolak 110. Jadi Y kita akan dapat 70 darjah. Baik, kalaulah cikgu tambah di sini huruf Z, berapakah nilai Z di sini? Okey. Merujuk kepada segitiga ini, kalau di sini tadi 70, maknanya Z tambah 50 tambah 70 bersamaan dengan 180. Jadi Z di sini adalah bersamaan dengan 60 darjah. Jadi boleh semaklah. Maknanya kalau segitiga sudut pedalamannya berjumlah 180 darjah. Manakala bersebelahan di peluaran dan pedalaman pun adalah 180 darjah. Baik, soalan B. Sama dengan tadi, X bersamaan 180 tolak 140 darjah, iaitu 40 darjah. Y 180 tolak 70 darjah bersamaan 110 darjah. Okey. Cikgu harap pelajar-pelajar dapat menjawab dengan betul dua soalan ni, dan kita sambung yang C, soalan C. Y bersamaan 180 tolak 115. Jadi dapatlah Y di sini, dan X 180 tolak 45 darjah. Okey. Jadi macam tu saja, maknanya bila nak tentukan nilai pedalaman dengan peluaran, kita hanya menolak yang telah diberi dengan nilai 180 darjah. Okey. Makna yang ini kita dapat Y 65 darjah, yang ini kita dapat 135 darjah. Baik, soalan D. X ialah 180 tolak 70 bersamaan 110 darjah, dan Y 180 tolak 50 darjah bersamaan 130 darjah. Okey. Boleh ya? Baik. Soalan seterusnya, cari nilai Y dalam setiap segitiga berikut. Okey. Pelajar boleh cuba menjawab dulu untuk beberapa minit. Boleh dapat jawapan? Cuba ingat balik sifat-sifat dia tadi. Jumlah sudut pedalaman, sifat-sifat geometri, jenis-jenis segitiga tersebut yang dapat membantu untuk mendapatkan jawapan.
Okey, kita cuba semak jawapan. Soalan A, kebiasaannya kita akan dapat cari jawapan yang ketiga jika diberi dua nilai di dalam bentuk segitiga. Okey, tetapi nilai B walaupun tidak diberi, semua dah tahu di sini bahawa sudut yang berbentuk macam ni adalah sudut 90 darjah. Maknanya awak akan buat Y tambah 90 tambah 39 bersamaan dengan 180 darjah. Susun dulu pengiraan dia. Kemudian barulah kita buat Y bersamaan dengan 180 tolak dengan 129 dan akhirnya awak akan dapat jawapan Y bersamaan dengan 51 darjah. Okey. Jadi apa-apa pun bila dapat soalan, pertama sekali kenal pasti jumlah sudut pedalaman. Tapi di peringkat ni tak susahlah sebab awak cuma belajar segitiga. Cuma kena tengokkan sifat-sifat dia di sini. Contohnya soalan B, dia bagi satu nilai juga, satu sudut sahaja, tetapi dia bantu kita dengan tanda sama. Maknanya BC sama panjang dengan AB. Bila sama panjang bermaksud sudut di hujung ni adalah sama. Jadi di sini pun 62 darjah juga. Jadi Y tambah 62 tambah 62 bersamaan dengan 180. Y bersamaan dengan 180 tolak 124. Jadi kita dapat di sini Y, jawapan Y di sini. Okey. Soalan C, ini jelaslah dah diberi dua sudut, 40 dengan 60 bermakna Y adalah 80 darjah untuk mencukupkan 180. Maknanya 180 tolak 40 tolak 60. Okey, soalan D, nampak berlain sikit ni. Bila berlain sikit, mulalah nak buat macam mana. Tengok di sini. Dia tak bagi nilai langsung. Tetapi dia gantikan dengan pemboleh ubah. Y, 4Y, 3Y. Apa sekalipun yang diberi, jumlah sudut pedalaman segitiga mestilah 180 darjah. Jadi buat persamaan, bentukkan persamaan. Y tambah 3Y tambah 4Y bersamaan dengan 180 darjah. Persamaan linear dah belajar dah. Y tambah 3Y tambah 4Y sama dengan 180 darjah. Okey, tambah semua ni jadi berapa Y? 1, 3, 4. 8Y kan? 8Y bersamaan dengan 180 darjah. Jadi Y bersamaan dengan 180 darjah dibahagikan dengan 8. Jadi dapatlah nilai dia 22.5. Jadi di sini 22.5, di sini 22.5, awak kena darablah dengan 4 dan di sini darab dengan 3. Tapi soalan ni hanya mencari nilai Y sahaja. So dah dapat jawapan Y sama dengan 22.5 darjah. Okey. Jadi maknanya hari ini kita belajar setakat segitiga sahaja. Ingat balik daripada awal tadi, poligon, nama-nama poligon, paksi simetri, kemudian bucu, sisi dan juga perpenjuru, rumus untuk mencari perpenjuru. Kemudian kita juga dah bincang berkaitan dengan jenis-jenis segitiga, ada 6 kesemuanya. 3 berdasarkan panjang sisi dan 3 jenis lagi berdasarkan sudut pedalaman. Okey, dan last kali tadi kita juga bincang berkaitan dengan sudut pedalaman dan juga sudut peluaran segitiga. Jadi kena ingatlah semua-semua tu dan cuba banyakkan latihan, cuba buat latihan-latihan yang ada. Jadi cikgu rasa sampai di sini dulu untuk hari ini. Akhir kata, cikgu ucapkan selamat belajar untuk anak-anak murid semua. Teruskan belajar walaupun di peringkat menengah rendah masih lagi bercuti. Tapi jangan lupa pada
kerja yang cikgu-cikgu beri. Setiap hari cikgu rasa ada latihan yang diberikan. Buat semua latihan, cuba jawab setiap yang diberi dan buat ulang kaji sendiri. Yang mana ada yang WhatsApp tanya soalan apa semua, yang boleh bantu, kita akan bantu ya. Cikgu akan jawab setakat yang boleh lah. Okey, jadi akhir kata, jaga diri, jaga kesihatan, bercuti di rumah sementara menunggu sekolah dibuka untuk peringkat menengah rendah, ya. Dan jika ada rezeki, insya-Allah kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.